Kos sara hidup, kesan kenaikan cukai SST kepada 8% antara yang dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri dalam sesi soal jawab lisannya memaklumkan kenaikan cukai perkhidmatan yang berkuat kuasa pada 1 Mac lalu tidak memberi impak ketara kepada inflasi dengan anggaran kenaikan sekitar 0.2 mata peratusan. Untuk perinciannya, kita terus bersama Hasimi Muhammad di Dewan Rakyat. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Seperti mana rakan setugas maklumkan, kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% antara yang menjadi tumpuan untuk sidang Dewan Rakyat hari ini, yang mana soalan diajukan oleh Datuk Muhammad Sar Abdullah BN Empayar Besar kepada Perdana Menteri yang mahu melihat kepada kesan-kesan kos sara hidup susulan daripada kenaikan cukai perkhidmatan kepada 8%, yang mana telah pun dijawab oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi, yang memaklumkan bahawa kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% yang berkuat kuasa pada 1 Mac lalu tidak memberi impak ketara kepada inflasi dengan anggaran kenaikan sekitar 0.2 mata peratusan, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata melalui perluasan skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan berkenaan, kerajaan juga dijangka mengutip hasil berjumlah 3 bilion ringgit. Yang mana jelas beliau lagi, kenaikan kadar cukai perkhidmatan lebih menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan kemahuan dan juga aktiviti antara perniagaan yang kurang melibatkan rakyat secara langsung. Perdana Menteri juga antaranya menyentuh mengenai bahawa penyasaran subsidi tarikh elektrik yang dilaksanakan pada 2023, kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan lebih 4 bilion ringgit, dan dalam masa yang sama beliau berkata kadar inflasi 2% kini masih rendah dan kerajaan juga akan membantu rakyat dengan menaikkan jumlah sumbangan tunai ramah STR. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Skop kenaan cukai perkhidmatan kecil, iaitu ke atas 41%, dan banyak pengecualian yang diberikan. Saya tidak berhasrat membacanya kerana telah disebut, umpamanya pendidikan, kesihatan, termasuk hospital kerajaan, hospital swasta, pengangkutan penumpang darat, pengangkutan Rural Air Services Sabah Sarawak, telekomunikasi prabayar, perkhidmatan pengantaran makanan dan minuman, sewaan rumah kediaman, bangunan komersial, gudang, penyelenggaraan rumah kediaman, pembersihan rumah, bekalan air, bekalan elektrik di bawah 600 megawatt watt bagi rumah kediaman, dan bekalan elektrik pada premis perniagaan. Semua itu dikecualikan. Ini yang saya sebutkan tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas. Dan melalui skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan ini, kerajaan menjangkakan akan mengutip hasil berjumlah 3 bilion ringgit. Tumpuan seterusnya juga berkaitan dengan cukai perkhidmatan, yang mana soalan diajukan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan PN Kota Baru, soalan tambahan yang mahu melihat pada impak kenaikan cukai berkenaan susun daripada rungutan peniaga Bazar Ramadan, dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahawa beliau mengarahkan agar pihak berkuasa PBT tidak menekan peniaga Bazar Ramadan dengan mengenakan kos sewa tapak yang tinggi, yang mana menurut Perdana Menteri kesan rantaian ekonomi terhadap perniagaan dipercayai berpunca salah satunya akibat daripada kadar sewaan tapak yang sangat tinggi, yang mana Perdana Menteri juga menambah keadaan semakin buruk apabila terdapat PBT yang menyerahkan pengurusan tapak Bazar Ramadan kepada ejen-ejen ataupun pihak ketiga. Kita dengarkan apa dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau secara spesifik soal Bazar Ramadan yang saya dapat lawati 4-5 tempat, pertamanya kos sewa itu pun terlalu tinggi. Jadi kita telah beri arahan kalau kos itu dikendali oleh Malih Perbandaran, jangan tekankan dalam keadaan sekarang. Ya. Kemudian di sebahagian pada Malih Perbandaran itu diberikan kepada ejen-ejen. Jadi akhirnya penyewa tidak sewa secara langsung dari Malih Perbandaran. Jadi kos meningkat. Dari saya kajian umpamanya termasuk semalam di Tambun, saya dapati bahawa sekiranya
kos sewa itu lumayan, dia tidak sangat mengesankan. Ya. Ada beberapa kedai daripada ratusan yang ada, sekitar 180 semalam, yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan. Jam ini juga kita mahu beri tumpuan kepada padu yang mana telah pun dijawab oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, khususnya melihat kepada keselamatan pendaftaran padu yang kini antara yang menjadi topik yang begitu hangat menjelang pada tarikh akhir pendaftaran padu, dan ini jawapan yang diberikan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung keselamatan pendaftaran sistem padu. Pertama ialah komponen keselamatan data melibatkan pelaksanaan kawalan akses capaian serta penyulitan dengan izin encryption. Saya tidak pernah sebut sebelum ini bahawa sebenarnya setiap data yang didaftarkan di padu adalah encrypted. Maksudnya kalaupun ada yang berjaya memecah masuk dan memuat turun fail seperti yang selalu disebut security breach, fail yang didapati itu perlu decrypt, dan kecualilah hacker itu ada superkomputer yang boleh menjalankan program untuk decrypt, setiap data itu dengan izin adalah gibberish kerana is encrypted. Jadi saya tak pernah maklum sebelum ini, tapi kita dah sampai ke penghujung. Jadi sebab itu kita memastikan bahawa perkara itu walaupun tugas itu menjadi lebih panjang kerana kita perlu encryption, tetapi itu telah pun dilakukan. Dari segi keselamatan sistem pula, pematuhan ciri-ciri keselamatan menepati piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan di peringkat antarabangsa. Contohnya OWAS Top 10, piawaian daripada National Institute of Standards and Technology dan juga Center for Internet Security. Dan selain daripada itu, komponen-komponen keselamatan rangkaian network security yang kita sedia maklum, termasuklah dari segi firewall, dari segi sistem pengesanan dan pencegahan pencerobohan, audit trail dan sebagainya. Selain tumpuan kepada sesi pertanyaan lisan, kita juga akan beri fokus kepada beberapa rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama untuk hari ini, termasuk juga rang undang-undang keselamatan sosial pekerja pindaan 2024 dan RUU Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2024. Yang mana untuk hari ini juga persidangan akan menyambung perbahasan RUU Perbekalan Pengurutan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024 bagi peringkat jawatankuasa. Semua ini kita akan bawakan di Astro-Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini, saya kira kita kembali dulu kepada rakan setugas di Bukit Jalil.